Tanda mati, tanda bulat dan tanda bujur. Ketiga-tiga tanda ni selalunya orang sapu habis dengan membacanya sebagai tanda mati. Okey, sebelum kita bincang dengan secara detail apakah fungsi ketiga-tiga tanda ini, kita tengok dulu kenapa dan macam mana orang boleh keliru dengan ketiga-tiga tanda tersebut. Yang pertama sekali kerana tanda mati, bulat dan bujur ini dia kecil. Walaupun kalau kita pakai mushaf yang besar, kalau kita pakai Quran yang besar sekalipun, dia tetap kecil. Maka sekali pandang tu kita akan tengok dia lebih kurang sama je. Yang kedua ialah tanda bulat ini, fungsi dia di dalam Quran ialah lain. Kalau kita gunakan dia di dalam nulis bahasa Arab, hatta kalau kita menggunakan dia di dalam software Microsoft Word, tanda mati dia akan menggunakan tanda bulat, kan? Jadi apabila Al-Quran menggunakan tanda bulat itu sebagai fungsi yang lain, maka kita di situ akan terkeliru sedikit. Yang ketiga pula, tanda bujur ni selalu orang buat silap sebab kita jarang-jarang sekali jumpa dia berbanding dengan tanda bulat. Jadi bila kita jarang jumpa, mungkin kita kurang bersedia ataupun kita kurang perasan perbezaan dia antara bulat dengan tanda bujur. Jadi ada kemungkinan jugalah untuk kita membacanya di situ dengan salah. Dan yang keempat, tanda bulat dan tanda bujur ni orang selalu ingat mati sebab dia hanya akan berada pada huruf alif, waw dan ya. Sama juga macam huruf mat, iaitu dia alif, waw dan ya, kan? Kita akan terkeliru. Biasanya kita nampak tu, yang biasa kita bacanya dua harakat. Tapi lain kesnya pula pada tanda bulat dan juga tanda bujur yang ada pendetailan yang perlu kita faham. Okey, sekarang kita pergi kepada fungsi kepada tiga-tiga tanda tu. Yang pertama ialah tanda mati. Tanda mati dalam Quran dia menggunakan simbol seperti huruf C yang terbalik. Kalau kita tengok dan perhati betul-betul, seolah-olahnya seperti tangan ketam. Okey, jadi dalam Al-Quran, bila dia huruf yang dikatakan mati itu akan diberikan dua style tanda. Yang pertama tadi macam tangan ketam tu lah. Dan apabila huruf itu tidak mempunyai tanda apa-apa, juga bermaksud ianya mati. Di samping kalau tak ada apa-apa baris itu, dia juga boleh memberi maksud huruf itu akan diidghamkan ataupun dimatkan. Tapi tak apalah, itu kita biarkan untuk topik pada satu hari nanti yang lain, insya-Allah. Sekarang ni kita fokus. Kalau mati ada dua style, iaitu tanda mati tadi dan juga tak ada tanda apa-apa langsung padanya. Yang kedua pula kita tengok kepada tanda bulat. Sebenarnya dia tidaklah betul-betul bulat, dia bulat kecil yang sengit sedikit. Tapi tak kisahlah, sekali pandang tu memang nampak bulat. Okey, tanda bulat ini fungsi dia ialah untuk memberitahu kita huruf tersebut tidak dibaca langsung sama sekali tanpa mengira apakah sebab yang berlaku. Yang bila kita sebut pasal topik ini, kita mungkin lebih tertumpu kepada waqaf dan wasal, iaitu sama ada kita berhenti ataupun tidak. Tapi dalam kes ni kita boleh menganggap ataupun kita boleh kata macam kita pulaukan huruf ni. Kita tak baca dia langsung, kita macam nampak tak nampak je dia, kan? Kita buat tak tahu je. Okey, jadi itulah tanda bulat. Kita tengok contoh yang pertama. Ulaika. Bukan dibaca dengan dua harakat pula. Ulaika. Perkataan seterusnya pula. Wa malaihi. Bukan wa malaihi. Salah kalau macam itu. Salasila wa aghlala. Bukan salasila wa aghlala. Amanu. Bukan amanu wa. Bukan macam tu, kan? Atau pula perkataan li syai'in. Bukan li syai'in. Bukan begitu. Kalau awak perasan, huruf-huruf tu kita anggap macam tak ada. Terus sambung kalau perlu kita sambungkan kepada huruf selepasnya, macam li syai'in, kan? Alif tu di tengah. Kadang-kadang kita rasa janggal macam nak sambung terus, kan? Li syai'. Rasa macam perlu diasingkan, macam li syaya. Rasa seolah macam tu lah. Okey, kita anggap macam tak ada. Kalau perlu disambungkan, kita sambung je huruf kiri kanan tersebut. Menariknya pada perkataan salasila wa aghlala, la pertama itu dibaca dengan dua harakat. La yang kedua, salasila, itu dibaca dengan satu harakat. Seolah-olah dia macam memanggil kita untuk baca dua harakat juga. Tanda je beza sikit. La dan juga la. Salasila. Jadi nak kena hati-hati. Dia seolah-olah macam memanggil, bacalah aku dua harakat. Seolah-olah lah.
Jangan pula ada yang tanya, kalau dah tak dibaca huruf ni, buat apa biar lagi dalam Quran, kenapa tidak membuangnya? Mudahlah sikit membaca Al-Quran untuk nak membacanya kan. Tak adalah nak ada letak tanda bulat dan baca. Tak perlu dibacalah macam-macam kan. Sebenarnya huruf tersebut ada fungsi. Dan fungsinya itu tuan-tuan dan puan-puan, kenalah belajar bahasa Arab. Sekarang ni kita belajar macam mana dulu nak baca. Okey. Untuk tanda bujur ni pula, kalau kita membezakan dia tanda bujur dengan tanda bulat ni, dia lebih panjang lah, lebih lonjong. Okey. Secara ringkas, dia hendak memberitahu kepada pembaca Quran bahawa tanda tersebut tidak dibaca sama sekali, kecuali di sini perbezaan dengan tanda bulat, iaitu apabila kita waqaf, berhenti kepada huruf tersebut, maka kita perlu membacanya. Okey. Jom kita tengok contoh dia. Dalam surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala ana 'abidum ma. Wala ana. Nampak tak tanda bujur tu? Okey, tadi saya baca satu harakat. Sekarang ni katakanlah saya nak berhenti pada ana, mungkin sebab habis nafas juga. Wala ana, dia tidak menjadi satu harakat. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Itu kalau kita sambung. Tanda bujur ni dia hanya muncul pada 6 perkataan sahaja, dan perkataan yang paling banyak ialah pada perkataan ana. Jadi bolehlah kita setiap kali jumpa perkataan ana tu, kita lebih berhati-hati dah lepas ni, cek ada tak tanda bujur itu ataupun tidak. Baki kepada 5 huruf tadi itu, dia hanya muncul pada setiap perkataan yang ada tu. Kat situ je. Satu huruf tu special dia dekat satu surah itulah. Okey, kita tengok apakah perkataan dia. Qawarira lakinna ar-rasula az-zununa as-sabila. Jadi perkataan-perkataan ni hanya dibaca 2 harakat kalau kita berhenti kat dia. Okey. Kalau kita sambung, kita baca dia satu sahajalah. Lakinna. Kita lihat pada perkataan qawarira, qawarira min. Saya bacanya dengan wasal sahaja. Qawarira, qawarira min. Kalau saya waqaf kepada kedua-dua perkataan tersebut, qawarira, sepintas lalu apa yang telah kita belajar tadi. Tanda mati, kita baca jelah mati macam biasa, tangan ketam itu. Tanda bulat, kita tidak baca dia langsung sama sekali, tak kisah kita waqaf ataupun wasal. Tanda bujur pula, kita tidak baca dia langsung juga, tetapi hanya pada waktu kita nak waqaf, iaitu tanda semasa kita nak berhenti sahaja. Jadi senang bukan? Ingat sahaja yang saya sebut tadi itu, insya-Allah anda boleh mengamalkan dengan sebaiknya. Okey, terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.